Okey doktor, hari tu saya tengok video tentang makanan doktor part 1 yang tentang makanan bayi lah. Lepas tu kat situ saya ada confuse sikit. Makanan bukan satu keperluan lagi untuk 9 bulan ke atas. Yang mana Ada yang ni. Sekejap ya, saya play. Dan separuh lagi daripada susu. Jadi makanan bukan satu keperluan lagi. Oh, ini bukan keperluan utama. Salah cakap ni, tak apalah. Nanti saya Terima terangkan. Terima kasih Eva kerana highlight tentang kekeliruan dalam video part 1 pemberian makanan tambahan kepada kanak-kanak ya. Sebenarnya ayat tersebut ingin menyatakan bahawasanya kalori yang diambil oleh anak sebenarnya separuh daripada susu dan separuh daripada makanan. Jadi makanan bukan keperluan utama dan susu pun bukan keperluan utama. Ya, maksudnya anak masih perlukan susu ibu, at the same time dia memerlukan makanan juga ya. So jadi makanan bukan sumber utama dan susu pun bukan sumber utama. Separuh-separuh. Dan setelah dia berumur 1 tahun ke atas, barulah makanan tu menjadi keperluan yang sangat penting ya, dan susu menjadi sedikitlah ya. Maksudnya 1/3 adalah daripada susu dan 2/3 adalah daripada makanan. Jadi apabila umur 9 hingga 12 bulan tu kedua-duanya diperlukan ya. Makanan pun perlu, susu pun perlu. Jadi bukan keperluan utama ya sebenarnya ya. Seperti mana dalam part 1 makanan tambahan untuk bayi dan kanak-kanak, saya telah bercerita tentang keperluan kalori dan juga mengapa susu bukan keperluan utama lagi, dan berapa frekuensi untuk memberi makanan kepada bayi yang baru mula untuk makan sehingga umur 12 tahun ya. Apabila anak berumur 6 bulan, bolehlah ibu memulakan makanan dalam bentuk puri, sama ada puri buah atau puri sayur ya. Namun puri sahaja tidak memberikan kalori yang mencukupi untuk bayi, maka ibu perlu masak bubur yang dimasukkan bersama sayur-sayuran pelbagai warna untuk mendapatkan zat makanan yang seimbang dan mencukupi. Untuk mendapatkan protein yang mencukupi dalam bubur, ibu perlu memasukkan ikan atau ayam ke dalam buburnya. Kita nak masak makanan bayi, ya, kita masak dalam satu pot, sama ada kita campurkan semua makanan, ya. Contohnya kita masak bubur dan lepas tu kita letak carrot, lepas tu kita letak kobis, kita letak brokoli ya, dan macam-macam warna dalam tu. Eat the rainbow. Dan kita boleh juga letak mungkin ikan, isi ikan kan, fish fillet. So masukkan dekat dalam tu, masak sekali, jadilah bubur ikan yang penuh dengan sayur-sayuran. Sudah ada protein, sudah ada karbohidrat, sudah ada banyak zat-zat yang kita panggil A, C, E, vitamin B, folate, iron, semua dah ada dalam tu. So jadi sangat-sangat penting untuk pastikan bayi makan variety of food. Contohnya macam esok kita masaklah pula selain daripada carrot, buatlah bubur yang ada tomato menggantikan carrot. Sudah ada merah kan, sudah ada oren. Dan boleh kita letak juga mungkin isi ayam. Kalau bayi tak kisah, boleh je makan isi ayam tu kalau dia tidak alergi. So pastikan anak tu sentiasa makan benda yang berbeza-beza untuk mendapatkan zat makanan yang berbeza-beza. Tapi semuanya komplit dalam tu. Karbo, protein dan juga fat. So kadang-kadang ada bayi yang mungkin beratnya tak berapa nak naik. Saya suggest untuk letak minyak setitis 2 dekat dalam mangkuk buburnya untuk mendapatkan sedikit fat ya. Bukan fat yang tepu, tapi fat yang tak tepu. Dan apabila anak mengalami penyakit alahan seperti eczema ya, biasanya memang agak sukar untuk parents untuk memulakan makanan jenis apa yang sesuai untuk anak. Sebenarnya eczema ni ataupun penyakit mana apa-apa alahan pun ya, kalau dia alergi dalam masa 24 jam tu dah tahu. Jadi tak perlulah 4 days rule tu. Kadang-kadang selepas 100 kali kita bagi, barulah alergi. Kadang-kadang kita tak nampak. Dalam 4 hari tu pun kita tak nampak alergi dia. Setelah mungkin sebulan, 2 bulan dia makan benda tu, barulah alergi tu timbul kepada makanan tersebut.
Jika ibu-ibu mempunyai anak-anak yang mempunyai alahan ya penyakit seperti eczema ya, resdung, asma yang kerap berkahak, jadi pastikan kalian sebelum start makan, anak-anak ini mesti kita kawal dulu simptom ya, gejala alahannya seperti eczema semua sudah ada krim-krim yang sesuai untuk pastikan ya apabila dia makan tersebut flare dan you ada standby treatment untuk anak yang ada eczema tersebut, dia akan flare ya apabila dia tak tahan atau alah kepada makanan tersebut. Seperti antihistamin makan pun ada yang tak mengantuk lepas 6 bulan, kita boleh ambil desloratadine. So kita ambil desloratadine untuk bagi pada bayi supaya apabila dia flare nanti ataupun alah kepada makanan tersebut, kita ada ubat tersebut dan terus bagi pada bayi untuk mengelakkan daripada flare-nya jadi lagi serius. Dan juga pastikan krim-krim seperti moisturizer dan anti radang punya krim semua ada standby dekat rumah. Okey, setelah ada benda tu kita boleh try and error. Okey, try and error ni maksudnya kita nak bagi makan, contohnya macam hari ni kita nak bagi ikan, so pagi, tengah hari, petang ikan dan sayur yang sama, dan kemudian kita tengok dalam masa 24 jam ada tak reaksi. Kalau tak ada reaksi, mungkin esok kita nak try ikan yang sama tapi sayur yang berbeza. Contohnya macam hari ni kita pakai carrot, putik jagung dan brokoli, mungkin esok kita bagi dia tomato, kobis dan juga apa dia yang warna hijau, sawi contoh dia. Dan kita tengok protein yang sama dan sayur yang berbeza, tidak juga ada reaksi. Okey, then fine, boleh makan. Dan mungkin esoknya kita mahu try ikan lain atau kita nak try ayam, ya. Okey, kita try dan bagi juga sayur. Macam saya cakap tadi, sayur tu mesti berwarna-warni supaya memberikan zat makanan yang cukup, komplit semua ada. So pastikan juga anak ini mesti tidak ada reaksi dalam masa 24 jam. Katalah dalam masa 24 jam ada reaksi, pastikan bayi mendapat treatment dan jangan biarkan ia berlarutan. Dan catatkan makanan yang dia boleh ambil dan makanan yang dia tidak boleh ambil. Dan pastikan setiap kali kita cuba itu mesti one at a time. Dan kita catatkan, okey hari ni kita dah try ikan, esok kita dah try daging, esok kita dah try mungkin ayam, so ataupun ikan yang berbeza. Hari ni siakap, esok ikan merah, esok ikan itu, esok ikan ini, so berbeza-beza pun boleh. Jadi pastikan kita dapat kenal pasti apa yang menyebabkan bayi menjadi alahan. Di samping itu, pastikan home environment tidak ada dust mite, tidak ada kapet, tidak ada benda berbulu. Sebab kadang-kadang kita tersalah faham. Kita bagi makan, tiba-tiba rupanya ada kapet dekat rumah, anak berguling-guling, rupanya eczema dia disebabkan oleh kapet dust mite. Tu bukan sebab makanan. Kita dah salah faham. Oh, sebabkan makanan ini. Padahal sebenarnya dia tak alah pun makanan tu. Dia alah pada kapet yang dia bermain dekat atas tu. Ataupun kadang-kadang kapet tu tak ada pun dia main dekat atas tu. Tapi disebabkan oleh kapet tu kan ada dust mite. So jadi walaupun kita letak tilam dekat atas kapet tersebut, dust mite berterabur, berterbangan satu rumah. Jadi selagi environment rumah itu tidak bersih dan kita nak try makanan, kita mungkin tersalah faham. Kita ingat makanan penyebabnya, tapi sebenarnya home environment yang masih menyebabkan budak itu masih mempunyai eczema ataupun alahan kepada sesuatu benda. Penting sangat untuk memberi minum air masak kepada bayi untuk memastikan perjalanan ususnya, digestionnya menjadi lancar dan mengurangkan risiko untuk mendapat sembelit. Pastikan juga bayi mendapat secukupnya fiber daripada sayuran, daripada buah-buahan untuk memastikan najisnya menjadi lembut, tidak keras.
Daripada umur 6 bulan hingga 12 bulan, biasanya kita starting mungkin dalam 2 ounce dulu, 3 ounce, lepas tu 4 ounce, dan sehingga 6 hingga 12 bulan tu kita tingkatkan airnya lebih kurang dalam 800 ml sehari, ya. Jadi janganlah tersilap yang bayi ni terus nak minum 800 ml sehari, tak mungkin. Jadi kita tingkatkan mengikut keperluan bayi dan mengikut bagaimana najisnya yang terhasil. Kalau najis bayi itu keras, tambahkan airnya, tambahkan fibernya dalam makanan dia. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni dia bagi makan, ya, nasi dan kentang dan sayur sedikit. Jadi fiber tak banyak, yang banyak starch saja ataupun karbohidrat. Sebab kentang tu pun karbohidrat macam starch, seperti nasi juga. So jadi kedua-dua ini tinggi karbohidrat yang menyebabkan najis itu menjadi keras. Starch kan, starch akan menyebabkan keras, glue, macam glue, jadi menjadi keras, melekit-lekit. So jadi kurangkanlah portion starch dia, tambahkan sayur dan buah-buahan dan tambahkan air, ya, yang diambil seharian mengikut keperluannya dan mengikut najis yang terhasil. Kalau najisnya sudah cukup baik dengan amount air sebanyak itu, itulah keperluan dia. Jadi lain badan, lain tubuhnya, lainlah keperluan masing-masing. Jadi jangan samakan. Okey, anak yang ni minum mungkin lebih kurang dalam 1 liter, najis okey. Anak yang ni minum 500 ml pun dah okey. So tak perlu nak samakan semua, ya. Tengok kepada penghasilan najisnya. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembik. Dan jangan sampai sehingga ia sembelit. Berhari-hari tak buang air besar, nanti akan menyebabkan bayi tu tak nak makan kerana ususnya penuh dengan najis yang tak terbuang, dan angin-angin pun tak boleh keluar dengan baik, dan ia akan menyebabkan bayi rasa full selalu. Jadi dia tak nak makan lagi. So itu yang dia menolak tu, bila najis dia tak dibuang berhari-hari, ya. Setelah anak berumur 1 tahun ke atas, ya, keperluan airnya menjadi lebih kurang dalam 1300 ml, 1300 ml sehari, dan keperluan ini juga berbeza-beza tengok pada tubuh masing-masing, ya. Kadang-kadang 1000, kadang-kadang 1300 ml selepas umur 1 tahun hingga 3 tahun. Selepas 3 tahun keperluan airnya menjadi 1700 ml sehari. Jadi dan ia akan bertambah mengikut umur, mengikut keperluan tubuhnya, ya. So jadi semua orang ni berbeza-beza. Ibu bapa di luar sana, ingat pesanan saya, apabila untuk startkan makanan bayi umur 6 bulan, mesti konsep-konsep yang saya telah ceritakan tadi. Yang pertama sekali, konsep texture, ya. Makanan yang diberikan itu teksturnya mesti berubah, daripada 6 hingga 8 bulan itu kita panggil sejenis puree yang kita blender bagi dia lembik, ya, hancur, halus, dan kita tingkatkan tekstur itu kepada lebih kasar, ya, apabila dia berumur mungkin 8 bulan, 9 bulan, dan 9 bulan itu mestilah sudah diberikan finger food. Finger food tu maksudnya makanan yang dia boleh pegang sendiri. Contohnya macam kita nak bagi dia pisang untuk dia pegang-pegang, gigit-gigit pisang tu, ya. Dan juga seperti biskut dia boleh kunyah-kunyah sendiri, dia boleh pegang, kita panggil finger food ataupun bun, ya. Dan apabila dia umur 1 tahun ke atas, food texture-nya seperti kita masak seperti kita, tapi kita lenyitkan sedikit supaya food chunk tu tidak melebihi daripada 0.5 cm, ya. Maksudnya kecil-kecil lah, supaya dia tidak mudah terchoking atau tersedak, dalam saluran pernafasan dia. Dan itu konsep kita panggil food texture. Yang keduanya konsep di mana calorie intake, ya, maksudnya berapa frequent kita bagi makan, ya. Dan kita tahu 6 hingga 8 bulan pemakanan itu mestilah lebih kurang dalam 2 hingga 3 kali, dan kemudian tingkatkan kepada 3 hingga 4 kali setelah bayi berumur 9 bulan ke atas, dan apabila umur 1 tahun kita boleh naikkan kepada 4 hingga 5 kali kita panggil meal, bukannya snack, ya. Snack lebih kurang dalam 1-2 kali. Dan ingat, snack yang terbaik adalah buah, ya, selain daripada biskut baby, selain daripada makanan kuih-kuih dia, ya. So jadi pastikan juga konsep yang ketiga iaitu eat variety of food. Eat variety of food tu bermaksud
kita eat the rainbow. Maksudnya ada pelbagai warna dalam makanan tersebut. Contoh, bila kita nak masak bubur tu kan, bubur tu mestilah ada banyak sayurnya dan dipelbagaikan proteinnya setiap hari. Contohnya hari ni kita bagi ikan jenis ni, esok ikan jenis lain. Okey, dan esoknya ayam. Dan pelbagaikan jenis sayur dalam satu periuk yang kita masak itu. Maksudnya kita eat the rainbow. Again, pelbagai warna memberikan pelbagai nutrien yang lengkap, yang seimbang dan yang pastinya semua zat ada dalam tu dan kita panggil high calorie density food. So bukannya snack ya, snack ni low calorie density food. So not nutrient dense. So not nutrient dense kalau snack ni. Kalau meal maksudnya nutrient dense ya, yang kita bagi tu maksudnya 6 hingga 8 bulan tu ada ibu yang terus je bagi puri dan puri tu hanya satu jenis sahaja, bertukar-tukar tapi satu jenis. Dia tidak campurkan keseluruhannya. Itu pun salah ya. So jadi pastikan ibu-ibu semua amalkan makanan yang betul untuk bayi supaya perkembangan otak, perkembangan tumbesaran, beratnya, tingginya dan juga head circumference-nya optimum. Konsep seterusnya ialah bayi dan kanak-kanak kecil mesti minum air secukupnya ya, dan juga pengambilan fiber daripada sayuran, daripada buah-buahan, daripada kita panggil greens ya. Greens ni atau legumes ya. Di mana kadang-kadang ada juga yang alergik kepada gluten, mungkin tak boleh, tapi sayur dengan buah biasanya tak ada masalah. Jadi fiber dan air ini sangat-sangat penting untuk memastikan penghadamannya baik dan najis yang dihasilkan itu baik juga ya, tidak terlalu keras dan tidak ceret-beret. Pengambilan air dan fiber ini sebenarnya bergantung kepada tubuh masing-masing. Sekiranya kita dapati anak kita mempunyai sembelit dengan amount atau jumlah air sebanyak ini atau fiber sebanyak ini, maka tambahkan dalam dietnya. Sebab kita tahu hanya air dan fiber sahaja yang akan memberikan najis yang elok, maksudnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu sembelit, tidak terlalu cair. Sekian dulu Dr. Super Pokped dah membebel part 1 dan part 2. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube Dr. Super Pokped.